Assalamualaikum dan salam sejahtera. Strategi untuk menjatuhkan Tan Sri Anwar Musa ialah seperti berikut. Dua ahli penjagaan, seorang yang bernama Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh dan seorang lagi yang bernama Datuk Tan Sri Leh disuruh fabricate atau mereka cerita yang mereka di dalam perbincangan atau perundingan untuk memberi rasuah kepada Anwar Musa sebanyak 500,000 setahun selama 15 tahun berjumlah 7.5 juta, 7.5 million over 15 years. Hamid dan Tan disuruh membuat pengakuan, declaration, yang Hamid ni berjumpa dengan Tan dan minta Tan ni menghubungi Anwar Musa, menjadi jambatan untuk berjumpa dengan Anwar Musa dan offer, beri tawaran kepada Anwar Musa sekiranya mereka boleh dapat konsesi menara Kuala Lumpur Towers. Mereka akan bayar Anwar Musa sebanyak 500,000 selama 15 tahun konsesi tersebut. And mengikut apa yang mereka disuruh kata, Hamid berjumpa Tan untuk approach Anwar Musa dan ada perundingan yang melibatkan Anwar Musa di mana mereka akan offer Anwar Musa sebanyak 7.5 juta untuk meluluskan konsesi menara Kuala Lumpur terhadap syarikat Hydroshop Sendirian Berhad. Itu cerita dia. Hamid tak mau. Hamid tak mau membuat pengakuan implicate Anwar Musa dalam konspirasi rasuah tersebut. Dan Tan kerana digertak kalau sekiranya dia tidak setuju atau tidak membuat pengakuan yang memang ada perundingan untuk membayar rasuah, maka dia akan di-charge. Dia dan Hamid, Tan dan Hamid, kedua-dua akan di-charge untuk konspirasi ataupun untuk membincang nak beri rasuah kepada Anwar Musa. Walaupun rasuah itu tidak dibayar ataupun belum lagi dibayar, Anwar Musa tak terima 1 sen. Tetapi ada perundingan, ada perbincangan untuk Tan berunding dengan Anwar Musa dan bagi pihak Hamid tadi sebagai orang tengah, dan sekira Anwar Musa meluluskan konsesi 15 tahun menara Kuala Lumpur, maka mereka akan bayar 500,000 selama 15 tahun. 500,000 setahun selama 15 tahun. Itu yang cadangan yang akan dibentang kepada Anwar Musa, yang akan offer kepada Anwar Musa. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada duit yang dibayar. Dan maknanya atas pengakuan kedua-dua, iaitu Hamid dan Tan, bahawasanya memang ada perundingan berlaku dan niat untuk bayar rasuah tu memang ada. Tapi walaupun
tak ada satu sen dibayar. Nothing happen, tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi perundingan tersebut, perbincangan untuk membayar rasuah kepada Anwar Musa, walaupun mereka belum lagi offer ke Anwar Musa, baru berniat nak offer ke Anwar Musa, maknanya Hamid dan Tan ni negotiate dan mengeluarkan satu proposal, tapi belum lagi offer tu belum beri ke Anwar Musa dan duit belum dibayar pun lagi, tapi niat tu, negotiation tu, perbincangan dan niat cukup untuk nak charge rasuah. Jadi Tan, of course lah, kalau tengok banyak-banyak kes ni melibatkan Cina dan Melayu, akhirnya yang Cina tu dia give in lah. Bila gertak yang dia akan di-charge, cepat-cepat dia setujulah, dia keluar cerita ni dan tu. So Tan ni dapat pengecualian lah, exemption dari di-charge, sebab dia setuju membuat cerita. Dan di dalam dia punya statement yang recorded statement tu, dia sebut lah, yes, ada perbincangan, Hamid jumpa dia, Hamid minta tolong kalau boleh Tan ni jumpa Anwar Musa dan offer 500,000 setahun, 15 tahun, total 7.5 million rasuah sekira Anwar Musa setuju memberi konsesi 15 tahun kepada syarikat ni Hydro Shop Sendirian Berhad dan so on and so forth. Hamid tak mau. Hamid tidak mau buat pengakuan yang ada perbincangan untuk nak offer rasuah kepada Anwar Musa dan dia telah initiate ataupun start perbincangan untuk nak offer rasuah dan sebagainya. So Tan dapatlah pengecualian, exemption dari di-charge. Hamid pula di-charge sebab Hamid tak setuju nak buat pengakuan yang dia ni ada perbincangan atau ada niat nak offer rasuah kepada Anwar Musa. Tapi dalam charge terhadap Pak Hamid tu, mereka cuma sebut dalam charge tu adalah niatlah perbincangan untuk nak rasuah, tapi dia tak sebut duit tu dibayar. Dia tak kata awak telah bayar, tidak. Cuma awak ni ada perbincangan dengan Tan untuk nak merasuah Anwar Musa. Jadi charge tu bergantung ataupun berpandu kepada niat. You bincang benda tu. Walaupun you tak buat, tapi you bincang. Jadi you ni di-charge rasuah atas perbincangan ataupun niat, intention nak membayar rasuah. Tapi di dalam satu charge, dia kena ada satu, boleh dikatakan, kesalahan tertentu. Mana awak telah merogol. Awak telah, maknanya, peluk dan cium seseorang tu. Tapi kalau you charge tu, awak ada niat nak peluk dan cium atau merogol orang tu, tapi walaupun awak tak buat, awak tak sentuh pun orang tu, tapi dalam hati awak tu awak ada niat nak merogol, dan awak ada beritahu kawan awak, hari ni saya nak peluk dan cium dan rogol si Polan binti si Polan ataupun si Polan bin si Polan, dan awak ni di-charge atas perbincangan dan niat nak melakukan satu jenayah, walaupun tak itu. Tapi dalam peruntukan undang-undang, dia kalau kita nak charge seseorang tu, dia kena berpandu kepada waktu, tarikh, tempat dan jenis jenayah. Empat perkara tu penting. Maknanya awak si Polan bin si Polan pada waktu katalah 10 pagi, okey, pada tarikh 10 Januari 2023
telah melakukan kesalahan di alamat tersebut. Dan kesalahan dia ialah bla bla bla. So, it's going to be very clear. There must be a time, a date, a place, and an actual crime. Apa dia crime tu? Dan di mana benda tu dilakukan? Tak bolehlah kita kata di satu tempat di dalam dunia ini. Tak boleh. Di satu tempat dalam dunia ini pada satu tarikh yang dalam 10 tahun kebelakangan ini. It cannot be a crime over the last 10 years in a certain place somewhere in the world. Tak boleh charge. Dia kena specific. Very specific. Time pun. Pukul berapa benda ni awak cerita? What time did it happen? Bukan saja tarikh, tempat, alamat. Tapi pukul berapa? Awak kata, yelah kita pun tak tahulah. Yang kita tahu di antara 1 Januari hingga 31 Disember tahun lepas. 1 Januari hingga 31 Disember tu 365 hari. Hari yang mana? Must be specific. So sekarang ni, dia punya charge tak spesifik. Dia cuma kata awak ni berunding, awak ni ada niat, awak nak melakukan jenayah tersebut, walaupun tidak lakukan lagi, duit tak bayar 1 sen, tapi memang awak ada bincang nak bayar duit tersebut. And then dia charge kawan kita ni Hamid ni. Sebab Hamid tak mau mengaku yang perbincangan tu berlaku, yang niat tu ada. Tan ni dia banyak kes kita tengok yang lepas pun, apabila digertak maknanya harta awak akan dibeku, bank account awak akan diblok, pasport awak akan dirampas, semua maknanya awak akan dimasuk ke jail 20 tahun. So panik lah dia. So bila suruh dia mengaku yang dia ni di belakang perancangan nak bunuh Presiden Kennedy pun, dia mengaku tu, yes, I'm the mastermind of the Kennedy assassination. Asal dia kecuali dari ditangkap dan di-charge. So this is satu cara yang nampak macam amateur sangatlah. Dan tidak ada bukti, tidak ada paper trail, tidak ada maknanya bank account menunjukkan duit masuk dan sebagainya. There's no paper trail, there's no document, there's no evidence. Rasuah yang kononnya dibincang dan ada niat nak bayar, belum dibayar lagi pun. Cuma maknanya sebab kita duk bincang nak bayar, jadi that's enough lah maknanya perbincangan tersebut. Tapi satu pihak saja. Maknanya Tan tadi ni mengaku, ya betul. Apa awak cakap tu ikutlah. You can, anything you say, saya setuju. Apa yang you cakap tu. Tapi Hamid tak setuju. So sekarang ni cerita tu is one-sided. Maknanya is not corroborated lah. Pasal tu dia nak dua. Kalau pihak pertama kata cerita macam tu, pihak kedua setuju, betul, memang berlaku. Macam dia cakap tu, betul lah tu. So when is corroborated, maknanya ada dua pihak cerita benda yang sama, maka dia orang boleh guna ni sebagai bukti yang memang Anwar Musa ni terlibat rasuah, walaupun dia tidak terima apa-apa duit. Tak sempat terima duit lah. Tapi bila one side setuju, one side tak setuju, ni dia orang dah menghadapi buntu. It's like macam dua pegawai polis dibawa masuk ke mahkamah. Dan mereka menjadi saksi terhadap seorang yang di-charge untuklah kata, tikam seorang lagi. Jadi dia orang tanya, you are sure ke? Awak tentu ke orang ni yang menikam? Ya. Saya nampak malam tu dengan mata saya sendiri. Dia pakai baju apa? Dia pakai baju biru. Panggil saksi satu lagi. Tanya saksi tu, awak juga nampak? Ya, saya pun nampak. Saya dengan rakan saya 2 orang. Ini kita nampak. Dia pakai baju apa? Dia pakai baju merah pula. Yang seorang lagi kata baju biru, seorang lagi kata baju merah. Jadi betul ke awak ni saksi? Ya.
Awak confirm baju tu? Ya, confirm baju merah. So, itu saja saksi tu boleh reject. Maknanya sekarang ni satu saksi kata lain, satu saksi kata lain. So, bila dua saksi ni bercanggah dia orang punya statement tu, mana saksi tu not reliable lah. Sebab dia punya ni dah tak sama kan. So, same macam ni lah. Tan kata, ya, kita ada bincang, kita ada niat nak bayar rasuah kepada Anwar Musa. Hamid tak mau mengaku lah. So, sekarang ni berdasar kepada Tan seorang. Tan kata, saya bincang dengan Hamid. Hamid kata, tak, kita tidak ada perbincangan untuk nak bayar rasuah. Sebab kononnya, Hamid yang propose, Hamid yang mencadang kepada Tan. Supaya Tan boleh pergi, approach, boleh jumpa Anwar Musa, offer benda tu. So, orang yang dikata mencadangkan rasuah tersebut dan membayar rasuah tersebut tak mau mengaku, tak mau kata yes. So, orang tengah ni. Orang tengah kata, orang ni jumpa saya dan offer, 7.5 million untuk offer kepada Anwar Musa. Saya ni orang tengah. Tapi yang kononnya mencadangkan kata tak ada, dan orang yang sepatut dikata terima duit kata tak ada, dan memang duit tu tak bayar pun, baru cadangan. So tak tahulah apa kerajaan nak cuba buat ni dalam kes Anwar Musa. Kita tak payah pergi ke law school tau, tak payah kita pergi university belajar undang-undang untuk mengetahui yang kononnya perkara yang dibincang dan niat tu cukup untuk kita nak charge. Sebab dalam Islam sekalipun dia, kalau kita ada niat jahat tapi kita tak melakukan kesalahan tersebut, tak dosa, tahu. Kalau kita ada niat nak buat baik, itulah yang kita niat nak pergi derma 10,000 ke sekolah anak yatim, tapi kita tak buat lagi, tak sempat, busy sangat. Tapi niat tu sudah boleh pahala tu, walaupun belum lagi lakukan. Tapi kalau kita niat nak curi 10,000, akhirnya tak payahlah, tak maulah makan duit haram. So niat tu, oleh kerana kita tak lakukan, tak berdosa. So Islam pun kata niat ni, kalau niat baik ada pahala, kalau niat jahat tapi akhirnya kita tak jadi buat, maknanya kita tidak berdosa. Itulah Tok Guru saya ajar saya tu lah kan. So now, kononnya ada niat, kononnya ada perbincangan, dan itu pun cukup untuk tangkap dan charge. So, tapi sekarang ni Anwar Musa tak ditangkap dan di-charge. Sebab apa? Dia cuma nak Hamid saja di-charge. Dia nak charge Hamid ni, walaupun perbuatan tersebut tidak dilakukan, jenayah tu tidak dilakukan. Sebab dalam charge tersebut, in the charge sheet, dia nak sebut nama Anwar Musa. Yang awak ni, Hamid ni, berjumpa dengan Tan dan awak offer beri tawaran kepada Tan untuk nak bayar rasuah untuk Anwar Musa. That one. Dia nak nama Anwar Musa tu disebut. So you offer 7.5 juta rasuah kepada orang ni untuk Anwar Musa. As long as nama Anwar Musa boleh sebut dalam charge, that's all. Dia orang tak boleh nak tangkap charge Anwar Musa sebab tak berlaku. Dan tidak ada paper trail dan dokumen dan sebagainya. But as long as nama Anwar Musa boleh sebut, cukup. That's all they want. So, ini bukanlah serious charge lah. Dia orang tahu kes macam ni tak boleh nak dapat conviction. Untuk nak hantar kawan kita masuk jail ni very difficult sebab tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi yang penting ni, sebelum 6 pilihan raya negeri akan datang, 2-3 bulan lagi ni, mereka boleh kata Anwar Musa pun korup, Anwar Musa terlibat rasuah. You tengok orang ni kena charge ni, Hamid ni. Dia kena charge sebab nak offer rasuah kepada Anwar Musa. So, bagi orang ramai, dia tengok, uish, Anwar Musa pun terlibat rasuah. Tapi Anwar Musa tak ditangkap, di-charge. Tapi orang yang mencadangkan rasuah kepada Anwar Musa ditangkap. Itu bagi mereka is enough lah. So, ialah orang kampung kalau di Kelantan tu.
Dia tengok, oh ya, Anwar Musa ni memang anak clean lah. Itu saja dia nak. Lepas 6 pilihan raya negeri ni, kes ni digugurkan ke, atau hakim kata mengarut lah, kes apa benda gini. It's okay because 6 pilihan raya negeri tu sudah tamat. That's all they were. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera.